minit berakhir dengan keputusan 2-1 memihak kepada pasukan Fedah United. Ini bermakna perlawanan kedua-dua pasukan perlawanan ini akan berlanjutan sehingga ke masa tambahan, dan jika masih kekal, pemenang akan ditentukan menerusi sepakan penalti. Dan bagi pasukan Kelantan, saudara, pada hari ini Boyan Hodak meletakkan formasi 4-4-2 dengan Daud Sujamaluddin, Obina Waneri, Rizal Fahmi dan juga Mafri Balang melengkapkan 4 barisan pertahanan untuk pasukan Kelantan. Sementara Khairul Fahmi Cik Mat seperti biasa akan mengawal pintu gol pasukan Kelantan, manakala 4 pemain tengah yang diletakkan oleh Boyan hari ini adalah Syakir, Badir Razi, Nurul Azwan Roya serta Nurfahan Muhammad, dengan tiada nama Indra Putra Mahyudin untuk setakat ini, yang mana Boyan mengatakan Indra Putra akan direhatkan bagi memberi laluan kepada lain-lain pemain, antaranya Nurfahan Muhammad dan Muhammad Gadar kembali berada dalam kesebelasan utama pasukan untuk bergandingan dengan Afiq Azmi di barisan serangan. Jadi lagu negaraku, saudara, dari Stadium Sultan Muhammad keempat. Ya, begitulah saudara, lagu negaraku berkumandang di Stadium Sultan Muhammad keempat, dan buat kesebelasan utama untuk pasukan Fedah United. Bagi setakat ini ternyata mereka amat memerlukan jaringan, dan untuk itu EL Varasan meletakkan 4 pemain serangan berdepan pasukan Kelantan pada malam ini. Antara nama-nama yang berada dalam senarai kesebelasan utama bagi pasukan Fedah United adalah Nizat Ayub, Khairan Izzuan, Siva Kumar dan juga Puan Iswaran. Sementara Fadrin Kadir dan juga Michael Anthony Courier berada sebagai ataupun akan bertindak selaku penyerang buat pasukan Fedah United. 4 barisan pertahanan kelegaan sedikit memihak kepada EL Varasan setelah pemain import mereka iaitu Eddie Viter dapat diturunkan pada hari ini, biarpun dikatakan turut mengalami kecederaan, dan turut berkenan untuk menyaksikan perlawanan pada hari ini mencemaduli adalah yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan, iaitu Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra, untuk sama-sama memberi sokongan kepada pasukan The Red Warriors dalam usaha mereka untuk mencari tiket ke peringkat separuh akhir. Dan diperkenalkan ketika ini para pemain pasukan Fedah United yang turun dengan misi untuk memadam kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Kelantan pada ketika ini. Dan seperti mana yang telah saya katakan, pasukan Fedah United memerlukan 2 jaringan untuk memadam kelebihan itu. Sementara bagi pasukan Kelantan, mereka dilihat tidaklah begitu tertekan untuk setakat ini kerana bekalan yang dibawa pada aksi suku akhir yang pertama tempoh hari. Dengan kemenangan 2-1, keputusan seri akan sudah cukup untuk membawa pasukan Kelantan ke peringkat separuh akhir untuk berdepan sama ada pasukan Selangor ataupun pasukan Johor FC yang hari ini bersaing di Stadium Shah Alam, dengan kedudukannya pasukan Selangor berada ataupun memiliki kelebihan yang agak selesa juga menerusi kemenangan 3-1 pada suku akhir yang pertama tempoh hari. Dan bagi rekod pertemuan untuk pasukan kedua pasukan, bagi pasukan Kelantan dan juga pasukan Fedah United sejak 2008 menyaksikan daripada 11 pertemuan yang berlangsung,
pasukan Kelantan berjaya memenangi 7 perlawanan dengan 2 keputusan seri dan juga 2 kekalahan dengan menyaksikan 28 jaringan berjaya dicipta oleh pasukan Kelantan sementara 10 jaringan untuk pasukan Felda United. Ini antara barisan pemain-pemain simpanan pasukan Felda United dan ini adalah antara nadi kebangkitan bola sepak negeri Kelantan sebenarnya. Para penyokong mereka yang senantiasa saja terus memberi sokongan padu kepada pasukan Kelantan, pasukan The Red Warriors, dan hari ini pastinya mereka menagih kejayaan untuk pasukan Kelantan meraih tempat ke peringkat separuh akhir. Dan kedua pasukan sudah pun akan bersedia untuk memulakan aksi 45 minit yang pertama dengan pasukan Kelantan mempertahankan kedudukan 2-1 mereka sementara Felda United dalam pemburuan mencari 2 jaringan. Dan untuk butiran lanjut seterusnya saudara, kita akan bersama dengan pengulas Datuk Haji Hasbullah Awang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Felda sebenarnya turun hari ini dalam satu misi yang boleh dikatakan agak mustahil untuk dilakukan. Menewaskan Kelantan di bumi mereka di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru, di mana tahun ini belum tewas dalam apa jua kejohanan, termasuk kejohanan AFC di mana mereka tewas ataupun ditewaskan, disingkirkan oleh pasukan dari Iraq, Arbil di peringkat suku akhir. Inilah pengadil pertandingan Jeffrey Zulkifli bersama Hamzah Jaafar dan Juari Idris sebagai penolong pengadil. Sementara itu
Samsudin Ibrahim bertindak sebagai pengadil keempat. Jeffrey Zulkifli mempunyai tanggungjawab hari ini untuk menentukan perlawanan dapat dijalankan mengikut peraturan dan juga harapan para peminat di Stadium Sultan Muhammad Kota Baru yang begitu memuncak. Hampir penuh stadium ini dengan Badri Razi sebagai ketua pasukan bersama dengan Hamsani Ahmad iaitu penjaga gol yang bertindak sebagai ketua pasukan untuk pasukan Felda United. Nama ini dimasukkan pada saat terakhir kerana awalnya Supian Abrahman diberitakan akan terus diberi peluang untuk menjadi ketua pasukan. Rekod pertemuan antara mereka yang berlangsung di tempat lawan bagi Kelantan iaitu di Stadium Hang Jebat Melaka. Mereka menang dengan 2-1 di tempat lawan. Inilah barisan yang diturunkan tanpa 4 pemain utama untuk pasukan Kelantan. Sebelum ini itu Indra Putra Mahyudin, Mario Subramaniam dan Zaro Fitri. Mereka meletakkan formasi 4-4-2 dengan Muhammad Gadar dan juga Afiq Azmi akan bertindak di depan. Dan seperti biasa Dorul Izwan dan juga Farhan akan berkembang di tengah Badri dan juga Syakir di bahagian midfield. Sementara itu di pertahanan perubahan S. Subramaniam tidak diturunkan tetapi Rizal Fahmi Rosid yang lama tidak diturunkan akibat kecederaan dibawa masuk. Felda United pula pertukaran yang ketara dilakukan dengan di bahagian midfield Pakri Syarani, Nizat Ayub dan G. Puneswaran dibawa masuk hari ini untuk menguatkan barisan depannya yang terdiri daripada Rin Kade dan Michael Anton Kuria. Di bahagian pertahanan, mereka masih lagi mengharapkan Eddie Viekta dan Sibanesan Azrul Ahmad, pemain penyerang yang diletakkan di bawah sekarang ini bersama Farid Ramli. Wain Haudak dan Azman mengharapkan pencaturan untuk mara ke peringkat separuh akhir untuk melakukan sesuatu yang diimpikan oleh mereka musim ini, iaitu kemenangan 3 piala setelah muncul juara Liga Super dan juga Piala FA. Ialah barisan mencari sesuatu untuk meletakkan pasukannya berada lebih baik pada musim lalu. Mara ke peringkat separuh akhir. Hampir penuh stadium oleh penonton yang mahu memberikan sokongan. Pengadil pertandingan pada malam ini Jeffrey Zulkifli akan memulakan pertandingan di mana terlibat pada malam ini 3 lagi perlawanan yang berlangsung, iaitu Selangor bertemu dengan JFC yang berlangsung di Shah Alam. Pemenang Selangor dengan 3-1 ketika di tempat lawan. Singapura bertemu Pahang setelah Pahang menang dalam suku akhir yang pertama 2-1 di Kuantan. Sementara Negeri Sembilan yang tewas 2-3 kepada ATM menjadi tuan rumah di Seremban. Dan di sini Kelantan bertemu dengan pasukan Felda United dengan kelebihan jaringan di tempat lawan 2-1. Jadi Kelantan hanya memerlukan seri sudah memadai, kalah 0-1 juga memadai untuk Kelantan untuk mara ke peringkat separuh akhir. Jadi ini bermakna Felda United memerlukan kemenangan 2-0. Lawanan dimulakan. Asrul di sini. Satu terus mencari Michael Kuria. Dapat kira sekarang ini kepada Nizam Ayub, tapi sudah dikawal oleh Bandari dan akhirnya dikeluarkan oleh Rizal Fangros. Asakan awal yang dilakukan oleh pasukan Felda United kita pahami kerana mereka mencari gol awal. Nombor 2 Farid. Gerak telah dipotong di situ. Dapat semula kepada Khairan Izwan yang menjaringkan gol tunggal untuk pasukan Felda. Gabung dengan Nizat Ayub, 2 pemain yang beraksi untuk Kelantan. Satu ketika dulu dan akhirnya Syakir di tengah diberikan kepada Farhan yang kehilangan bola kepada Farid. Felda mengatur asak dan gerak, tapi hantaran yang cuba diberikan kepada Nizat Ayub tidak berjaya dikejar. Terus kepada Khairul Fahmi Jayaman. Satu situasi hingga kini 1 minit setengah belum ada serangan dapat dilakukan oleh Kelantan. Bertanda bahawa Felda United maukan penguasaan, tetapi penguasaan tidak mencukupi kerana maukan gol. Daud Su terus ke belakang. Rizal Fahmi Rosid yang masuk menggantikan Subramaniam. Wanere di tengah. Sarannya terus kepada Afiq Azmi. Cuba dengan situ lepas dengan jatuh, tapi tidak. Penalti yang diharapkan oleh Afiq. Ngasak di situ dengan
Pemain pertahanan yaitu Eddie Vieto. Di tengah semula diberikan kepada Farid Ramli. Satu hantar cuba untuk mencari di situ pemain yang terus berada di depan untuk pasukan Felda United. Sudah dikawal, sekarang dilepaskan Kelantan. Rizal Fahmi Roset lama tidak diturunkan akibat kecederaan. Dan Manfred Balang hari ini dibawa masuk untuk menggantikan Zairo Fitri di sebelah pertahanan kiri. Daud Su masih kekal sebagai pertahanan kanan. Sambil itu Felda menerusi Simadesen dan G. Funesvaren, tapi akhirnya tandukan ke belakang Daud Su Jamaluddin. Felda lihat hari ini tidak menurunkan formasi 4-5-1, tetapi nampak Ferdinand Kade bersama dengan Nizar Ayub cuba untuk bermain bersaing di situ dengan Anton Kuria, meletakkan 3 pemain di bahagian serangan. Sambil itu serangan Manfred Balang, pemain pinjaman untuk pasukan Kelantan. Indra Putra antara yang tidak diturunkan selain daripada Supra, Zairo Fitri dan Mak Euro. Manfred dorongan ke tengah, cuba dikuasai, Yasin dapat di situ dikuasai oleh Farid Ramli dan mengasak Michael Kureo. Dalam pada itu Ferdinand Kade sudah mula keseorangan di sebelah kanan pintu gol. Masih lagi di depan pintu gol. Nizar Ayub memberikan kepada Ferdinand Kade. Mereka melakukan asakan ke tengah, tapi terus kepada Mario dari Ferdinand Kade. Pemain yang setakat ini telah menjaringkan 5 Liga Super dan 2 Piala Malaysia. Dan inilah kedudukan Negeri Sembilan dan ATM masih 0-0. Perlawanan yang berlangsung di Seremban setelah Negeri Sembilan tewas 2-3 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Selayar. Dapat sebelum dirampas. Khairani Roza memberikan kepada Farid. Farid untuk Fadirin. Di tengah Nizar Ayub tak berjaya. Farhan pula sekarang ini satu tandukan untuk mencari di sini Muhammad Gadar, berkejaran bersama Eddie dan terbiar di situ untuk lentaran. Muhammad Gadar, mungkinkah dia telah pulih sepenuhnya? Negeri Sembilan 1-1, Marlon Alec James untuk Angkatan Tentera. Siapa penjaring Negeri Sembilan? Kita cuba pastikan. Belum lagi dapat kita sahkan perlawanan yang berlangsung di sana. Satu kedudukan di mana Negeri Sembilan ketinggalan 2-3 dalam saingan yang pertama. Azrul di tengah, Khairani Roza. Hantaran yang berjadi kesan di situ oleh Farhan. Farhan pula tidak menjadi, cuba menghantar kepada Afiq. Farhan Muhammad setakat ini menjaringkan 2 Liga Super dan 2 Piala Malaysia, 5 Piala FA. Dia lebih menyerlah dalam Piala FA. Di tengah perebutan jadi rampas oleh Syakir. Cantik memberikan kepada Nurul Azam Roya. Cantik pergerakan ini. Sekali lagi sayang untuk Afiq. Terperangkap offside dia di situ.
Afik telah menjaringkan 4 gol setakat ini. Pemain ini dibawa dari Kuala Lumpur menguatkan bahagian depan. Tandukan ke belakang tapi terus kepada Kano Pami Cemat. Caparan cuba dilakukan di seberang sana. Dengan harapan untuk pasukan Felda mendapatkan tendangan penalti, hanya diberikan tendangan sudut. Tendangan akan dilakukan oleh Padarin Kade sekarang ini. Atau lontaran atau tendangan, saya rasa tendangan sudut. Yang pertama dalam perlawanan menjadi milik Felda United. Karo Pami dilindungi di situ Syakir dan juga Daud Su. Datang juga Mafred Balang. Percaya ditanduk oleh Pia. Terus coba dikawal oleh Nurul Azwan Roya. Satu antara jauh yang coba diberikan kepada Muhammad Qadar, tapi serta-merta dikeluarkan di situ oleh pemain nomor 19, yaitu pemain pertahanan untuk pasukan Felda United Simadesa. Azrul, dia telah menjaringkan 3 gol ketika bermain sebagai seorang striker. Kini diletakkan sebagai pertahanan di sebelah kanan untuk pasukan Felda. Di tengah dikuasai semula di sini oleh pasukan Kelantan. Diberikan pada Farhan, kehilangan bola pula di situ. Afik, tapi dapat rampas pula, tidak terjadi kawal, tapi tendangan percuma diberikan setelah Badi Razi dijatuhkan oleh Fakri Syarani. Kita perhatikan bagaimana di sini. Badi Razi, bukan Fakri menjatuhkan setelah awalnya disentuh di situ oleh Khairani Roza, ketua pasukan Kelantan. Badi Razi yang setakat ini tak percaya menjaringkan 2 Piala Malaysia, 8 Liga Super, selain pada 2 Piala FA untuknya. Jangan percuma akan dilakukan Syakir ataupun Rizal Fahmi Rizal di sinilah Rizal Fahmi Rosyid sememangnya tidak asing dengan jaringan sensasi yang dilakukan sebelum ini. Dari situasi seperti ini, tapi dapat sedikit, ini agak jauh baginya saya rasa. Jadi coba terus yang dilakukannya, tidak menyentuh sesiapa, tapi tidak mendapati sasaran. Rizal Fahmi Rosyid, pemain yang pernah beraksi untuk pasukan kebangsaan di bahagian pertahanan tengah. Sekarang dilakukan oleh Mafred Balang. Untuk mencari Afik. Kawalan tak percaya, sudah dirampas. Begitu baik dan begitu berdaya oleh pemain Felda. Di tengah mereka menguasai. Ihsan Ayub kemana? Satu hantaran yang tidak bervisi dilakukan oleh Dezan. Pemain yang pernah beraksi untuk pasukan Kelantan satu ketika dulu, bersama dengan Khairul Izani. Syakir lagi. Hubung di tengah. Nurul Azwan Roya. Coba masuk di tengah sekarang Nurul Azwan Roya. Bola jauh dari kakinya dan peluang sekali disambar di situ oleh Mafred Balang. Mafred masih menguasai, akhirnya kehilangan bola. Satu hantar terus. Opina dikejar di situ oleh Korea. Dan terus kepada Khairul Fahmi Cemat. Seven Hasan, Fakri Syarani, dorongan cantik tak berjaya lepas. Kawalan baik pertahanan
Akhirnya dapat kepada Farhan. Mengatur gerak sekarang bersedia Farhan untuk Mara. Macam mana nak dibagi? Terlalu lama, masih lagi mengawal. Akhirnya berjaya melepaskan antara di situ. Dan agak lambat pergerakan yang dilakukan oleh Afiq. Akhirnya dikesan dan akhirnya dia diasak. Berhaudak hanya dapat buat tidak jauh. Hamsani setakat ini belum banyak diuji oleh pemain-pemain Kelantan. Bola kehilangan begitu saja sebaik masuk di kotak penalti. Kawalan pertahanan yang agak baik dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Felda. Edi Viato, Sivanesen, Azrul Ahmad dan Farid Ramli di bahagian pertahanan Felda. Korea semula ke depan. Berkau oleh Syakir sekali lagi mengatur arah dan geraknya. Oh, cantik overlapping dilakukan di situ oleh Nurul Azwan Roya ke tengah dan peluang baik sekarang ini. Sayang Man Gadar tidak berjaya walaupun turning yang cuba dilakukannya, tetapi akhirnya gagal untuk teruskan kemarahan, memberikan hanya lontaran kepada pasukan Kelantan. Minit ke-12 sekarang ini mereka bermain dengan asakan mulai dilakukan oleh Kelantan, mencari satu gol untuk memastikan tidak ragu-ragu lagi untuk marah ke peringkat separuh akhir. Tetapi pasukan Felda juga berhajat untuk memenangi setidak-tidaknya 2 gol. Rizal di tengah Syakir. Daud Su semula kepada Syakir yang akhirnya jalan selamat memberikan kepada Khairul Fahmi Cemat. Sekali lagi Syakir. Ketika bermain di Melaka, dia menyambut ulang tahun ke-26-nya. Rizal Fahmi Rosid. Satu antara dikawal di situ oleh Farid Ramli. Dan di tengah kawalan pasukan Felda, Farid semula. Korea memberikan kepada Nizan Ayub, terus diberikan kepada Fadirin Kadir. Melakukan asakan ke tengah. Fadirin sekarang ini berusaha untuk mencelah, hantar berjaya dan bagaimana peluang. Masih lagi peluang. Akhirnya diselamatkan. Tendangan Nizan tapi masih bergerak di situ. Sivanesen gagal tapi dapat kepada Fakri Syarani. Terus untuk Azrul Ahmad. Satu hantaran tengah dan akhirnya ditendangkan oleh Farhan untuk Khairul Fahmi Cemat. Khairul Fahmi, tendangan bahaya. Obina dipersalahkan di situ, satu tackle atau tamparan bola yang tak sengaja dilakukannya. Obina Wanere. Kita perhatikan di sini bahawa tendangan Fadil Kane dan kemudiannya dapat kepada Nizat Ayub berjaya ditampar. Nizat semula terkena Khairul Fahmi Cemat di bahagian muka. Fadirin kemudiannya dikeluarkan di situ oleh Obina. Jadi Khairul Fahmi Cemat mengalami kecederaan dari tendangan Nizat Ayub ke mukanya sebentar tadi. Ini Nizat. Pemain ini telah menjaringkan 3 gol Liga Super untuk pasukan Felda walaupun tidak banyak diturunkan. Dia mengambil alih tempat Remy Mano. Karel Stamsik yang pernah bermain untuk pasukan Selangor satu ketika dulu. Pernah juga mewakili negaranya dalam Piala Dunia. Kini menjadi jurulatih penjaga gol Felda.
Selain daripada Ahmad Yusof yang membantu Ella Warason. Khairul Fahmi telah pulih. Perhatikan sekali lagi ulang tayang Pawin Nizal Ayub. Saya suka merujuk kedudukan Negeri Sembilan ATM. Bagaimana agaknya? Apakah ada perubahan ataupun apakah kedudukan sekarang ini? Kerana saya belum pasti apakah 1-1 begitu kedudukannya. Ideal skor untuk ATM minit ke-10 katanya. Negeri Sembilan siapa yang menjaringkan itu? Kadan. Tendangan percuba di sini diberikan kepada Felda dan selamat di situ. Walaupun terkena benteng tendangan yang dilakukan sebentar tadi. Tendangan pada Dekade terkena benteng dan diselamatkan oleh Khairul Fahmi Ceban. Sekali lagi Syakir membawa harapan. Nurul Azwan Roya cuba untuk melakukan gerak, tetapi dia dikawal oleh Azrul Ahmad. Negeri Sembilan penjaring golnya ialah Alif Samsudin, pemain pertahanan. Sementara pemain pertahanan ATM Aidil Safwan menjaringkan gol untuk ATM. Itulah kedudukan di sana sekarang ini 1-1 Negeri Sembilan dan ATM. Harus diingat keputusan dalam perlawanan pertama ATM mengatasi Negeri Sembilan 3-2. Jadi kelebihan kini kepada ATM. Fakri Syahrani di tengah dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru ini. Azrul Ahmad. Cahaya di situ dirampas oleh member Palang. Satu hantar ke depan. Tak berjaya di situ kerana berjaya dikeluarkan oleh pemain pertahanan, iaitu Simadasen. Mapret. Dia boleh bermain di kiri, boleh bermain di kanan, boleh bermain di tengah. Kerana itulah yang menjadi kemahuan untuk pasukan Kelantan mengambilnya sebagai pemain untuk Piala Malaysia. Pemain pinjaman. Semuanya terlepas. Akhirnya percuma tendangan sudut apabila Farid Ramli melakukan tandukan. Hamsani tidak banyak diasa hari ini. Ada sesuatu yang diarahkan oleh Ella Warason untuk menghadapi sudut yang pertama untuk pasukan Kelantan. Nurul Azwan Roya akan mengambilnya. Awe. Pemain yang sebelum ini beraksi untuk pasukan UFC akan melakukan satu insuinga dari sebelah kiri pintu gol pasukan Felda United. Beda dikawal di situ oleh Korea, tapi Hamsani dengan tangan berjaya merampas bola di udara. Izan kehilangan bola. Dikawal cantik untuk Syakir. Syakir satu antara jauh untuk Muhammad Kadar. Ataupun di sini ialah pemain nombor 12 Nurul Azwan Roya. Akan dikatakan dan tandukan. Sayang sekali Afiq menggunakan ketinggian mengatasi Wandari. Tapi tandukan yang terus kepada penjaga gol Hamsani. Perhatikan dari awal di sini. Tandukan ke belakang di situ bahaya. Dan tandukan yang dilakukan di situ oleh Wandari, bukan Afiq. Afiq berada di depannya. Wandari yang melakukan tandukan terus kepada penjaga gol. Mereka mula untuk mengasak dari kiri dan kanan sekarang ini Kelantan. Nurul Azwan Roya di sebelah kiri. Sementara Farhan Muhammad di sebelah kanan. Anton Korea berjaya memberikan di sini kepada Fakri Syahrani. Leret lemah dari Fakri Syahrani. Dia dilahirkan di Penggalan Cempa, Kelantan.
sebelum membesar di Perak dan bersekolah di Sekolah Sukan Bukit Jalil, mengetuai pasukan bawah 19 tahun negara satu ketika dulu. Bermain banyak pasukan sebenarnya, termasuk Perak. Dan kini bersama dengan Felda. Daud Shu di tengah Badri Razi. Kali terakhir dia bermain dengan klub Polis. Afiq tak berjaya lagi lepas dari kawalan yang dilakukan oleh Siwadesi. Lontaran Dan tunai hingga RM200,000. Layari laman web dan Facebook Jacker sekarang. Kami tahu anda boleh menyanyi, Kami tahu anda boleh menari. tapi bukan itu yang kami cari. Ha, inilah yang kami cari. Acrobatic. Bermain alat muzik yang unik. Ataupun apa tunggu lagi? Datanglah ke uji bakat di Uji bakat di Taman Budaya JKKN Terengganu 1 hingga 4 Oktober 2012 bermula dan saksikan para peserta bersaing secara langsung 6 Oktober 9 malam di TV2. Jom kita. Jom. Kupasan minggu lagi aksi Liga Tempatan. Saksikan rangkumannya dalam Sekilas Liga 2012 setiap Khamis 12.30 malam di TV1. Sukan terbaik hanya di RTM. Jaringan Michael Anthony Courier sekarang ini satu jaringan, biarpun agregat terikat dengan 2 sama, tetapi secara keseluruhannya saya percaya aksi di babak kedua nanti pastinya banyak berbeza. Dan buat pasukan Kelantan ternyata persembahan mereka buat pasukan Felda United. Bersama-sama saya adalah pengurus pasukan Kelantan itu yang berbahagia Tuan Haji Azman Ibrahim, serta penolong pengurus pasukan Felda United iaitu saudara Faizal Zakara. Faizal, kita bermula dengan pasukan tuan rumah terlebih dahulu. Jadi Haji, 45 minit yang pertama. Memang ini yang kita tak gemar sebenarnya. Bila kita ketinggalan 1 gol, memberi lebih tekanan pada pasukan. Dan sebenarnya memang saya perhatikan pemain bermain sambil lewa. Dan saya tengok pemain-pemain Felda lebih bersemangat untuk bermain secara berpasukan. Dan mungkin terlampau overconfident, saya pun tak. Felda United dan saudara menyaksikan aksi mereka hari ini. Ternyata sekali mereka bermati-matian untuk memburu 2 jaringan dan 1 gol telah pun menjadi diperolehi di separuh masa yang pertama. Komen anda, Faizal? Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran saya kepada Allah SWT kerana memihak pada masa ini dengan jaringan 1-0, walaupun belum satu keajaiban belum lagi berlaku, tetapi saya yakin kami dapat mengatasi kesukaran ini dan terus berjuang hingga habis-habisan.
apa kemerosotan prestasi untuk 45 minit yang pertama buat pasukan Kelantan ketika ini, Haji? Ya, sebenarnya ini tidak sepatutnya berlaku kerana sebelum ini pun memang kita merehatkan beberapa pemain dalam fase pertama dan saya harap kita tidak dibuai dengan kemenangan di Melaka tempoh hari ya. Kerana kalau kita perhatikan memang saya rasa selepas kita ketinggalan 1 gol, Fedah akan lebih bersemangat dan kita akan lebih tertekan ya. So saya harap perkara ini tidak berlarutan dan jelas tidak sekali Elvan Rassan ternyata membuat pertukaran ataupun percaturan taktikal yang nyata berbeza ketika saingan di suku akhir. Nampak membuahkan hasil untuk pasukan Fedah, Fazal. Ada beberapa yang dari segi serangan yang masih lagi belum mantap, antaranya seperti Nizat tidak mampu untuk memberikan sumbangan yang lebih. Mungkin berlaku sedikit pertukaran selepas ni dengan memasukkan jadi jangkaan untuk 45 minit berikutnya, Haji. kita akan bangkit. InsyaAllah kita akan bangkit dalam fase kedua dan saya harap pemain-pemain akan lebih fokus dan lebih komited dalam perlawanan nanti. Dan bagi pasukan Felda terpulang kepada mereka, saudara, 45 minit berikutnya. Intipati dan juga luahan bagi kedua-dua pengendali ataupun kedua wakil pasukan, baik untuk pasukan Kelantan maupun untuk pasukan Felda United setakat ini. Dan bagaimana pula lain-lain keputusan di lain-lain venue yang menyaksikan, ada juga kejutan yang berlaku antaranya pasukan di antara pasukan 3 semasa 45 minit yang pertama di Kota Baru. Pasukan Felda United mengatasi pasukan Kelantan sebenarnya dengan 1-0, sementara Negeri Sembilan ketinggalan 1-2 di tangan pasukan ATM, dan Selangor juga berjaya mengatasi pasukan Johor FC 1-0 untuk menjadikan agregat 4-1, sementara Lions 12 memadam kelebihan 35, dan kedudukan itu menyaksikan kedua pasukan kini terikat dengan agregat 2 sama, tetapi kini kelebihan memihak kepada pasukan Lions berdasarkan kepada kelebihan jaringan di tempat lawan. Sementara itu bagi pasukan Negeri Sembilan dan juga pasukan ATM pula, jaringan Negeri Sembilan Alif Samsudin pada minit ke-4 berjaya disamakan oleh Aidil Zakuan pada minit ke-9, sementara jaringan
apakah kesudahannya untuk 45 minit berikutnya. InsyaAllah kita akan dapat saksikan sebentar nanti di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan Felda United. Apakah Felda United mampu untuk sebentar lagi. Pengadil dan peluru pengadil siap sedia. Bahawa Kelantan akan bawa masuk menukar seorang pemain dalam separuh masa yang kedua ini. Saya rasa mungkin Afiq Azmi bawa masuk untuk pasukan pimpinan Puan Hodak ini. Ya, Nur Syahrul nampaknya siap sedia untuk dibawa masuk sekarang ini. Yang lebih penting mencari gol penyama untuk kembali menjadikan kedudukan stabil bagi mereka. Jadi Nur Syahrul Ilan Talaha dibawa masuk menggantikan Afiq Azmi. Badri Razi kepada Syakir. Bapret Palang. Satu hantaran terus untuk mencari Muhammad Kadar. Kawalan baik dilakukan di situ oleh pemain pertahanan. Satu cross yang dilakukan oleh Fobnis Warren. Rizal Fahmi Roset pula dapat kepada Fobnis Warren. Ke belakang diberikan kepada Azrul. Azrul hantaran jauh ke seberang sana. Cuba untuk mencari Fadrin Kade yang hari ini bertindak sebagai pemain sayap. Di Kota Singa pula, Lions 12 mengatasi pasukan Pahang 1-0 menjadi agregat 2-2, tetapi mereka mempunyai kelebihan gol di tempat lawan. Berjaya dikeluarkan di situ oleh Daud Su. Terus kepada Syakir. Di Seremban tuan rumah ketinggalan 1-2, agregat untuk ATM sekarang ini dengan 5-3. Sambil itu dijatuhkan pula Nur Syahrul Ilan Talaha. Diamankan situ oleh Eddie Beato. Bagaimana di sana Rizal Fahmi Rosen dipersalahkan menunda Michael Korea. Memberikan tendangan percuma sekarang ini kepada pasukan Felda. Akan diambil oleh Eddie Beato. Tidak, tinggalkan sekarang. Dirampas di situ oleh Awan. Dapat kepada Badri Razi. Satu lorongan untuk Farhan Muhammad. Mereka mencari ruang sekarang ini. Daud Su sudah naik ke atas. Farhan mencuba. Berjaya ditepis oleh Hamsani. Satu keputusan baik oleh Farhan. Dia melihat Hamsani dan merasakan boleh mengejutkan penjaga gol pattern itu dengan cubaan kaki. Dicari keluar. Daud Su mengejar, tidak membiarkan untuk lontaran bagi pasukan Kelantan. Di situ tapi ada sentuhan terkena kepala pemain pertahanan. Syarat Eddie Beato memberikan satu lagi tendangan sudut yang akan diambil oleh Pia Badri Razi.
penjaga gol veteran itu. Mencari Rizal Pamirosen. Kehilangan tumpuan ketika jaringan dilakukan oleh Michael. Syakir menerima kartu kuning dari gerak dan asakan sebentar tadi. Satu asakan keras yang dilakukannya kepada Karen Eroza ataupun Nazar Ayub. Satu sliding tackle yang cukup berbahaya. Memang wajar diberikan kartu. David Warren. Tanda keluar oleh Syakir. Fadil Razi kehilangan. Apa terjadi? Kartu kuning dilayangkan kepada tindakan yang dilakukan oleh Michael Korea. Siapa di sana? Karen Rosa. Ganggu Karo Fahmi Cemat. Jadi dia juga menerima kartu kuning setelah Syakir. Ke belakang Fadil Razi. Oleh Azrul. Satu peluang keemasan Nurul Azwar Roya. Oh, cantik satu keputusan sliding yang dilakukan oleh Azrul. Serta berta Azrul merebahkan diri untuk menendang bola keluar dari kawalan Nurul Azwar Roya. Dan kini tendangan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan. Fadil Razi. Nur Syarul dan Talha di gol dan diselamatkan dari tendangan sudut oleh Fadil Kare. Memberikan lontaran kepada pasukan Kelantan. Masih lagi mengatur rasa dan gerak. Hantaran ke mana? Terus dirampas. Jelas pertahanan Kelantan. Ada 3 yang bergerak ke belakang. Yang lain terus berada di depan. Perhatikan 4-3 sekarang ni kedudukan biru 4. Tapi di sini Michael Korea offside. Begitu juga di tengah dapat kepada Nizar Ayub, memberikan kepada Michael Korea dan naik ke atas di situ. Meletakkan suasana berubah sekarang ini. Felda berada di depan Kelantan. Bapret Balang tidak
Inilah Manfred Balang. Tidak ada jalan lain dalam usaha menyelamat, akhirnya kepiting gol sendiri. Apa terjadi pada minit yang ke berapa, separuh masa yang kedua? Fadirin Galan, reaksi spontan dari Ella Parason, Ahmad Yusof, Karas Tomsik dan juga Faizal. Minit ke-54 pada situasi sekarang ini. Mengharapkan ada gol, satu gol dari Kelantan. Pasti merobek rekod tanpa kalah Kelantan di tempat sendiri. Dan terus dapat ditangkap. Oh, Bruno. Berbalas 3. Dapat dibawa masuk Siva Kumar. Dan nampaknya pemain yang diletakkan sebagai backup striker di Zat Ayam Siva Kumar adalah merupakan pemain di bahagian pertahanan yang kemudian diangkat ke bahagian midfield. Kepada Manfred Balang di tengah Badri Razzi. Di situ Syahrul Idul Talaha. Dalam suku akhir pertama di Melaka. Kelantan di sini ketinggalan 0-2. Ke peringkat suku akhir. Manfred Balang gol sendiri yang dilakukannya sebentar tadi setelah Sakan dan dikeluarkan di situ oleh pertahanan. Kadar cari-curi oleh Awadis Warren. Hantar lagi ke depan. Tak berjaya menuju ke kawang gol. Apakah Kelantan
penonton mereka yang memenuhi Stadium Sultan Muhammad keempat malam ini. Kerana mereka mendahului dengan agregat 2-0 yang perlu dicari oleh jauh, masih ada 30 minit. Tak berjaya dapat kepada pemain pertahanan ataupun midfield. Dan pertahanan Indra Putra sekarang ini hantar ke tengah, berjaya ditandung keluar, memberikan lontaran. Akhirnya dia cuba untuk membelah sendiri pertahanan. Di depannya Farid, berjaya dia terus ke pintu gol. Ulang tayang, perhatikan sekali lagi. Gadar untuk Daudsu. Dan disinilah Daudsu. Nampak seperti mau melepaskan sepakan kencang, tapi tak berhasil. Awe di tengah diberikan kepada Indra. Siapa Indra yang dihantar anda? Terus dikejar. Ini kesalahan. Farhan di situ bukan Awai. Farhan. Awai berada di belakangnya sedikit. Menyelamatkan situasi dari ketinggalan kepada kedudukan seri sekarang ini 3-3. Syakir, satu hantaran. Lepas tidak. Asrul berjaya menghantar kepada penjaga golnya. Dalam keadaan tertekan sekarang ini untuk Kelantan. Tapi apa terjadi di sana? Disalahkan pemain Felda. Awai ataupun Nurul Azwan Roya dan juga Farhan Muhammad. Wandere sudah naik ke atas, Korea turun ke bawah untuk mengimbangi ketinggiannya. Dan ada siapa di situ? Farid. Dan akhirnya terus dikeluarkan. Telah pun keluar dari garisan. Tendangan gol. Marah sedikit pada orang dengan keputusan pengadil itu tadi. Dengan Wayan Hodak mengharapkan keputusan kepada
80 minit. 2-1 Felda di depan setelah mereka tewas 1-2 di tempat sendiri. Jadi sekarang ini sama 3-3. Fakri Syarani, Nurul Azwan Roya. Dari hantaran Indra cuba untuk cari Novarhan. Rendah dikeluarkan dan keluar. Yong Jadi di manakah kedudukan lepas ini? Rami berada di sayap. Pemain yang pernah dipanggil untuk mewakili pasukan kebangsaan. Tapi selamat ditangkap di situ oleh Hamsani. Diberikan di sini kepada Asrul. Asrul ke tengah untuk Bisha. Diberikan kepada pasukan Kelantan. Apa yang kali ini tak percaya. Walaupun satu tandukan cuba dilakukan oleh Indra. Dan di sini pergerakan dilakukan. Sudut yang ketiga atau keempat untuk pasukan Felda United akan diambil oleh yaitu Michelle Korea. Di tengah tapi terlekuan Papus dicari. Kelantan berusaha mengelak dari kekalahan. Selangor. Fitri Saswan menambah gol untuk Selangor, terus melukai Johor FC. 2-1 sekarang ini kedudukan di sana.
Felda ataupun Kelantan akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 hari bulan. Keputusan penuh ATM Mara ke peringkat separuh akhir menewaskan Negeri Sembilan malam ini 3-1. Diberitakan ini bermakna ATM akan bertemu dengan pasukan Singapura. Pun kita miliki. Jadi telah mendapat tempat sekarang ini ATM dan juga Lions. Juga sudah pasti, jadi hanya satu tempat yang tinggal. Di sinilah yang sedang kita liputkan secara langsung untuk anda. Barasan masih terus mengharapkan akan melakukan sesuatu. Untuk Raimi hantar semula kepada Fabinus Warren. Tampanan kemas oleh Rizky. Ini pula dapat kepada Nurul Azwan Roya di tengah Nur Syahrul, dami yang cantik. Menanti rakan ke atas, satu lorongan diberikan kepada Antun Korea. Masih lagi mencari lorongan terlalu kuat dan terus kepada Amsani dan dapat dikejar oleh Muhammad Qadar. Di tempat lain, Singapura berewaskan Pahang untuk bara ke peringkat separuh akhir 2-0 malam ini, menjadikan kemenangan mereka 3-2. Berbalas 3. Di sini peluang sekarang ini untuk pas. Saya rasa tidak kena tangannya. Tandukan yang tidak menjadi dari Antun Korea yang hampir-hampir tadi menjadikan gol. Perhatikan di sini hantaran dari tandukan yang dilakukan oleh Meka Korea yang lebih menarik. 4 minit masa tambahan diberikan untuk menentukan apakah masa tambahan. Pasukan Kelantan. Satu gol yang dicari oleh kedua pasukan. Paksa bermain masa tambahan 4 minit masa tambahan.
Saya rasa sepakat terus akan dilakukan oleh pemain yang berasal Perak ini. Telah ditangkap lekat oleh Hamzah ni. Don Farhan. Di tengah sekarang ini Ilawe Muhammad Kadar hantar ke belakang untuk Mafrud Pala. Dapat kepada Awe masih menguasai dan di situ cuba disambung. Akhirnya dua sama kedudukan secara agregat sekarang ini. Kelantan Jaya menjadikan gol. Dua sama jadi 4-3. Masa tambahan. Kita perhatikan reaksi Boyd Haurak yang tadi begitu kecewa. Tapi terus berusaha sekarang ini pasukan Felda. Penalti tapi masih diteruskan permainan. Usaha pasukan Felda sekarang ini untuk mencari gol di tempat lawan. Sambil itu serangan dilakukan oleh Kelantan. Nurul Azwar Loya. Felda. Bila masa saja pengadil pertandingan akan membunyikan whistle. Pemain pertahanan secara agregat sekarang ini Kelantan 4, Felda United 3. Bila masa saja whistle penamat akan dibunyikan oleh pengadil pertandingan untuk membawa Kelantan menyamakan kedudukan dari jaringan Don Farhan dan juga Muhammad Kadar. Dan whistle penamat Kelantan. 2 Kelantan, 2 Felda. Menjadikan kedudukan muktamadnya. Kelantan menang
yang meletakkan pasukan Felda di depan. Kemudian satu lagi gerak menarik yang menghasilkan satu lagi jaringan dari Paden Kade mengatur arah. Dan akhirnya tendangan gol Mapres. Kebuntuan untuk jaringan kedua bagi pasukan Kelantan. Dan itulah gol yang membawa kemenangan mereka, yang membawa mereka ke perlawanan separuh akhir untuk Piala Malaysia musim 2012. Pasukan Felda United 4-3 untuk mara separuh akhir. Kita berehat untuk bersama dengan Izwan sebentar lagi. Bersejarah mereka dari dulu hingga kini yang telah mencetus kebangkitan dan semangat terus berjuang di persada kemasyhuran sukan negara. Dalam podium gemilang setiap Rabu 12.30 malam TV1. Industri kandungan kreatif berpotensi besar menjadi penjana ekonomi negara. Maka atas inisiatif kerajaan tertubuhnya CCIG Malaysia atau Gabungan Industri Kandungan Kreatif Malaysia yang juga lebih dikenali sebagai Creative Content Industry Guild. CCIG Malaysia ditubuhkan untuk meningkat taraf profesionalisme penggiat industri kandungan kreatif Malaysia. Untuk keterangan lanjut, layari ccigmalaysia.com. CCIG, usaha komunitif untuk transformasi kreatif. Skim langkah-langkah memang biasalah bro. Dah kita dekat Litadif mestilah ada masalah kereta. Takkanlah masalah kecantikan pula. Awak minta berkentis aku lah weh. Nak muntah lah. Pui. Kau pailang dekat sini kan? Ha? Nak try sama aku kan? Kalau kau sentuh budak aku, kau sentuh aku juga tau. Kata aku nak pergi mana sekalipun. Yang kau dah pelumpang kat aku apa hal? Mami dengan Daddy takkan tahu kalau abang tak kecoh. Jadi abang jangan sibuk hal Tasha. Abang fahamkan apa yang aku maksudkan. Okey, ciao. Kita kena cari stok baru. Dengan apa dah berlaku pada aku, aku boleh duduk diam. Apa-apa pun kau selesaikan kerja kau dulu je. Faham? Weh, dia cak bangkau tu. Dah sampai masanya untuk kita buka bengkel sendiri. Kau cucuk dia sampai dapat. Aku pun sekarang. Penuh drama, penuh menebarkan, sungguh dramatik perlawanan di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan Felda United. Jaringan Muhammad Gadar di minit-minit akhir saingan bukan sahaja mengelakkan pasukan Kelantan daripada mengalami kekalahan pertama mereka untuk musim ini di laman sendiri, tetapi lebih penting lagi menyaksikan mereka layak ke peringkat separuh akhir untuk berdepan pasukan Selangor di peringkat separuh akhir nanti. Dan untuk memperkatakan tentang aksi 90 minit perlawanan, bersama-sama saya adalah Ketua Jurulatih pasukan Kelantan iaitu Boyan Hodak serta Ketua Jurulatih Felda United Ella Varasan. Tapi kita bermula dengan Boyan terlebih dahulu selaku pasukan tuan rumah. Right coach, come back from 2-0, 2 goals down. What do you think about the Kelantan performance tonight? Oh, I think that we didn't play well, or actually not that we didn't play. I think that Felda played really well. We entered the game with the attitude it will be easy, and we are thinking too much about next round. Felda play really well, they work very hard, they use this, and at the end, to be honest, they deserve more than just the point. For us, we didn't lose at home, but I think this will for all of us, this will be a good lesson, and for the next game, I think we will look much different. Dengan Selangor berjaya mara ke peringkat separuh akhir against Selangor in semi-final, what do you think about that, coach? For me, Selangor, Terengganu and Kelantan probably are three best teams according to players. But you can see on the pitch, as today, if one team is well organized, playing well, if you are not 200% in, you cannot beat anybody. It will be very tough match, maybe for me final before final.
They have lots of good players, and I hope that with the performance, not like tonight, but like most of the season, we can go to the final. Dan di akhir saingan, saudara, kita dapat menyaksikan Muhammad Gadar mengalami sedikit kecederaan. This look like Muhammad Gadar have a little bit injury. You comment about that? Muhammad Gadar is not injured. The only thing is that he's coming after injury. He didn't play, so today he was not ready for 90 minutes. But I keep him in the game because with one move he can decide the game. At the end, this happened. Alright, thank you coach for the next game. Dan kita akan bersama dengan Ian Levarasan untuk mengatakan tentang aksi Fedah United yang pada satu ketika hampir memiliki tiket ke peringkat separuh akhir, tetapi akhirnya menyaksikan mereka kecundang menasi penentuan ataupun menasi kedudukan agregat. Jadi coach, mendahului 2-0 yang akhirnya terikat 2-2, gagal ke peringkat separuh akhir. Secara keseluruhannya anda melihat aksi pasukan Felda pada malam ini? Okey, sebelum tu saya nak cakap tahniah kepada Kelantan lah. Sebab untuk diorang nak fight back 2 gol tu memang payah. Memang kita dengan 2 gol advantage, memang kita berusaha untuk macam mana nak maintain tu. Tapi gol yang dia dapatkan, gol pertama dia dapatkan itu telah memberi semangat yang lain untuk Kelantan. Anyway, saya kena ucapkan tahniah kepada player kita lah. At least dia cuba sampai mati-matian. Tapi satu tim yang boleh pergi ke quarter final, and kita terpaksa terimalah apa result pun pada hari ini. Baik, terima kasih coach. Jadi begitulah saudara, antara pengendali bagi kedua-dua pasukan, dan keputusan akhir untuk 3 lagi perlawanan hari ini menyaksikan pasukan Lions 12 mara ke peringkat separuh akhir setelah menewaskan pasukan Pahang 2-0 untuk mara dengan agregat 3-2. Sementara bagi pasukan Negeri Sembilan pula, juara bertahan kecundang, mereka tersingkir di peringkat suku akhir setelah tewas 1-3 di tangan pasukan ATM. Sementara Selangor berjaya mengatasi pasukan Johor FC 2-1. Dan di sini kedudukan terikat 2-2 90 minit perlawanan, tetapi Kelantan mara ke peringkat separuh akhir untuk berdepan pasukan Selangor. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di TV1. Dan nampaknya saudara, sampai di sini saja pertemuan kita, dan insya-Allah kami akan kembali dengan aksi di peringkat separuh akhir yang akan berlangsung pada 5 dan juga 6 hari bulan nanti, dengan pertemuan di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan Selangor akan berlangsung pada 6 hari bulan di Stadium Sultan Mahmud ke-4 di Kota Baru. Sementara Lions 12 akan menanti kunjungan pasukan ATM. Dan sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih sekali lagi diucapkan. Akhir kata dari saya, salam hormat, salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi.